Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-14. Al-Qur'anu yahki, haka yahki menceritakan. Quran menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ini idhafah. Mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih sepatutnya jar kan? So jar tu memang jar lah, tapi jar dengan fathah, bukannya dengan kasrah. Kerana ghair munsharif. Waqra'u. Wa tu wa permulaan. Kalau pondok-pondok dia kata apa? Bermulanya. So bermulanya artinya wa tu wa permulaan. Waqra'u. Bacalah. Hadhil qissata. Kisah ini. Kisah yang macam mana? Yang sya'iqah. Yang menarik. Yang mumti'ah. Yang menyeronokkan. Fil Quran. Di dalam Al-Quran. Di mana yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata, mulai daripada sini sampailah sampai habis full cerita Nabi Sulaiman Dengan Ratu Sabah. okey, dari segi grammar, kalau ada hazihi sini, hazihi inilah maf'ulun bih. So yang lain itu ikut aja, ikut hazihi. Kisah ni ikut hazihi. Yang ni maf'ulun bih yang asal. Yang ni kita panggil badal dia aja. Sebab hazihi ni, maksud hazihi ni apa? Kisah tu lah kan. Kalau tak ada hazihi ni artinya waqra'u al-qissata. Maksudnya hazihi dengan al-qissah ni suatu benda yang sama. Tapi dari segi pengi'raban, kita hak mula-mula tu yang kita i'rab. Yang ni dia mula-mula, so dia adalah maf'ulun bih. Yang lain tu Mengikut dia je lah. yang ni badal dia, yang ni kata sifat dia. Kata sifat yang pertama, ini kata sifat yang kedua. Yang menarik, yang menyeronokkan. So oleh kerana ini kata sifat, ini kata sifat, sifat kan dia akan ikut mausuh dia. Kata nama yang dia sifatkan itu dari segi muzakkar muannas. So sini kena, sebab sini muannas, sini kena muannaskanlah. Muannaskan. Satu lagi kata sifat, dia punya i'rab dia kena sama kan. Yang ni kan nasab. So yang ni pun nasab, ini pun nasab. Kemudian apa lagi ciri-ciri kata sifat? Ada alif lam. Sini alif lam, sini alif lam. Kalau kita baca dengan qissatan. Waqra'u qissatan. Sini kena jadi sya'iqatan. Mumti'atan. Bacalah suatu kisah yang menarik, yang menyeronokkan. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. تَفَقَّدَ يَتَفَقَّدُ. Sulaiman memeriksa. Surah An-Naml. An-Naml ayat 20 sampai 44. تَفَقَّدَ يَتَفَقَّدُ, mencari-cari, memeriksa. Sebab Sulaiman kan dia ada tentera-tentera dia yang terdiri daripada banyak binatang. Puak-puak burung, ini puak-puak keldai, puak-puak kuda kan. So burung tu ada tugas dia, sebab burung huk-huk tu memang tugas dia untuk cari air, cari mana tempat tentera akan berteduh. So burung huk-huk yang akan cari. Jadi masa perbarisan tu, Nabi Sulaiman carilah huk-huk. Ada cerita kata masa ni masa musafir lah. So nak tahu ni lah, nak tahu tempat air tak ada. Carilah huk-huk. Jadi Sulaiman periksa barisan burung-burung tu. Wa tafaqqada at-tayra. At-tayr ni isim jamak, maknanya burung-burung. Faqala. Lalu dia pun berkata, mali. Asalnya mali saja. Apa halnya aku ni? Arab kalau nak kata apa halnya mali. So mali ni, ya ni biasanya kita boleh fathahkan dia juga. So maliyah. So apa halnya aku ni? Terjemahan lafzi, apa bagi aku? Apa halnya aku? La ara, aku tidak melihat. Al-hudhuda, burung huk-huk ni. Aku tengok-tengok macam dia ni tak ada. Dia ni ada ke tak ada ni? Peresa-peresa kan. Kok dia duduk di belakang ke apa ke?
Ataupun kana adalah dia ni minal ghaibin, termasuk golongan yang tak hadir, ghaib. Absent ni panggil ghaib. Jamak dia ghaibuna, ghaibina. Ataupun dia ni termasuk mereka yang tidak hadir. Ataupun aku silap sini kan. Aku tak nampak dia. Ataupun memang tak hadir pun. La. Sungguh. Wallahi. Demi Allah. La u'azzibannahu. Azaba yu'azzibu. Aku akan mengazabkan dia. Aku akan menghukumkan dia. Azaban syadida. Dengan hukuman yang syadid. Yang perik. Yang teruk. Kemudian ahli tafsir dia akan sebutlah macam mana teruk tu. Dia akan buang bulu dia ke apa. Orang macam-macam lah kan. Berterbang ni pandai nak terbang sangat. Buang sayap dia tu. Buang bulu tak boleh terbang. La u'azzibannahu. Ni tahqiq ni ada nun ni. Sungguh-sungguh. Ini maf'ul mutlak. Jenis maf'ul mutlak yang tak serupa dengan lafaz masdar dia iaitu takdziban. Ataupun la azbahannahu. La ni asing. Kemudian azbaha, asing. Nun tu nun ta'kid. Samalah dengan ini. La tu asing. Kemudian u'azziba, asing. Kemudian nun ta'kid, asing. Dua-dua ni penguat belaka. Asal fi'ilnya u'azzib je. Samalah juga dengan ini. Kalau Quran kita kena membiasakan diri nun ta'kid saqilah dengan nun ta'kid khafifah. Au la azbahannahu, ataupun aku akan menyembelih dia. Ataupun la ya'tiyanni. La sing, ya'tiyanna sing. La ya'tiyanna, kemudian ni. Kemudian buang satu nun kerana banyak sangat nun. Ataupun dia akan bawa plus B sini. Ya'ti B, dia bawa. Ataupun dia akan bawa kepada aku dengan sultan. Sultan ni mana? Proof, bukti, hujah, mubin, yang nyata, yang jelas. Alasan lah kita kata. Ataupun dia boleh bawa datangkan alasan yang kukuh yang menyebabkan dia tidak hadir dalam perbarisan tu. Kalau dia boleh beri alasan tu, okey. Fa makasa. Biasanya fa ni kan, dia berturutan daripada cerita yang sebelum ni. Tapi fa di sini, fa isti'naf. Fa permulaan. Artinya, yang disebut di sini ni kan, ceritanya bermula di sini. Yang ni mukaddimah dia. Kisahnya begini. Kisahnya Makassar. Makassar ni berada, tinggal. Maksudnya dia berada di satu kawasan lain. Makassar. Bukan di tempat Sulaiman. Makassar. So dia berada di tempat lain. Ghaira ba'idin. Ghair tidak. Ba'id jauh. Tapi sini melibatkan masa. So dia berada di tempat lain tidak lama. So ba'id maknanya lama lah kalau dari sudut masa. Tidak lama. So dia pergi tu sekejap je. Dalam tafsir tu detail-detail lah pula cerita dia pergi gaib, pergi terbang sana, terbang sini. Akhir sekali ada jumpa dengan burung, satu burung. Kemudian Hud tanya dia, "Mu mari mana?" Dia kata, "Aku mari daripada tempat di Yaman tu. Tempat ratu yang hebat." Burung Hud tertarik, dia pergi tengok. Faqala. So ringkasnya, dia gaib ni tak lama. Kemudian dia datanglah. So dia datang, berlakulah dialog antara dia dengan Sulaiman. Sulaiman tanya dia kata, "Aku ada bukti lah, aku gaib ni kerana ada berita penting nak beritahu kamu." So faqala, lalu berkatalah Hud kepada Nabi Sulaiman, ahata. So dia tak guna perkataan aku mengetahui, a'lamu. Sebab bila dia terbang kan, so dia terbang tu dia nampak banyak benda dia. Maknanya meliputi dia punya pengetahuan tu. So dia guna perkataan ahata, meliputi, dengan maksud aku mengetahui. Ahadtu, aku mengetahui banyaklah, kan, pakai B tu, meliputi. Pengetahuan aku meliputi
ma lam tuhid bihi, meliputi apa yang lam tuhid, yang ilmu kamu tidak meliputinya. Kalau kita masih lagi raikan perkataan meliputi tu, tapi biasanya ahata kalau konteks dia tu maksudnya menguasai, mengetahui. Just terjemahan dia, aku mengetahui akan sesuatu yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Wajituka, so ja'a datang. Kalau ja'a bi, sini bawa. Wajituka, aku bawa kepada kamu. Min Sabain, daripada negeri Sabak. Bawa apa? Naba. Berita yakin. Binabain yakinin. Berita yang meyakinkan. Berita benar. Yakin dia guna sebab dia tengok. Kalau sidikin dia boleh lagi orang tuduh kan, berita benar. Ya, kau benar. Lawan dia kizb. Kalau yakin ni ainul yakin. Tengok dengan mata sendiri. Ini kata sifat kepada naba. Ini sesungguhnya aku wajadtu, aku dapati imra'atan. Aku jumpa, aku dapati seorang wanita yang malaka yamliku, yang memerintah home, penduduknya. Yang memerintah mereka artinya yang memerintah penduduk Sabak. Wa utiyat, dan dia diberikan. Ini sirah apa? Majhul. Ata ni jadi uti, diberikan. Ata memberikan, uti diberikan. Perempuan masukkan ta, utiyat, dan dia telah diberikan. Min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu. Maksudnya banyak benda yang Allah Ta'ala bagi kat dia ni. Berakal lagi, cerdik lagi, kemudian berkuasa lagi, kerajaannya pun besar. Dan walaha, dan dia memiliki arsyun azimun. Laha ni memiliki. La dengan li, kalau ikut konteks dia, kadang-kadang bermakna memiliki. So, walaha, dia memiliki arsyun, satu singgasana yang azimu, yang besar, agung, megah, hebat. So azim ni segala yang berbentuk besar, megah, agung, semua azim. Kalau kabir saja tu besar. Azim, hebat, megah. Wajadtuha, aku dapati dia ni, wa qaumaha, dan kaumnya, artinya dia dan rakyatnya. Yasjuduna, sujud kepada. So, mereka semua ni sujud li kepada syamsi, matahari. Maksudnya menyembah matahari. Min duni, selain. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dengan yang ini idhafah. Yang ini hubungannya jar dengan majrur. Yang ni baris bawah sebab disebabkan oleh min. Yang ni baris bawah kerana dia jadi mudhaf ilaihi, kepada mudhaf. Wa zayyana, zayyana yuzayyinu, menjadikan indah. Lahum, kepada mereka. Asyaitan, syaitan. A'malahum, akan amalan-amalan mereka. Syaitan ni telah menjadikan indah amalan mereka kepada mereka. So mereka rasa apa yang mereka buat ni kena. Yang paling hebat, paling logik ialah mestilah bersyukur kepada Tuhan kan. So bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tu matahari. Terima kasih kepada Tuhan, sujudlah. Sujud kepada Tuhan yang dikatakan matahari. Matahari itu nur, cahaya. Ada unsur kehidupan. Kita dapat hidup, dapat memerintah dunia kerana matahari. Fasaddahum 'anis sabili, maka syaitan telah saddah, telah menyekat mereka itu 'anis sabili, daripada jalan. Sini maksudnya jalan yang benar. Maka dengan sebab itu mereka hum
La yahtadun. Ihtada, mendapat petunjuk. Ihtada. Yahtadi. Jamak dia yahtaduna. So, la yahtaduna. Mereka tidak mendapat petunjuk. Tidak mendapat petunjuk untuklah. An situ. Mendapat petunjuk untuk sujud kepada Allah. La tu, la zaidah kita panggil. La tambahan. So, tak perlu terjemah. Asalnya, an, la. Fahum la yahtaduna an la yasjudu. An yasjudu. Fahum la yahtaduna an yasjudu. Kan? Biasanya, yahtadu ni dia pakai ilah. Mendapat petunjuk kepada sujud kepada Allah Ta'ala. Nak kena ada ilah lah. Ulama Nahwu kata, dalam setengah-setengah keadaan, so ilah tu dihazafkan. Terutama sekali bila kita ada an ni, dia banyak huruf jar dihazafkan. Kadang tu ba dihazafkan, kadang tu ilah. Fahum la yahtaduna an yasjudu. Dari segi grammar tak betul sebab yahtadu nak kena ada ilah. So fahum la yahtadu, mereka tidak mendapat tunjuk kepada menyembah. Terjemahan lafzi lah. Tidak mendapat petunjuk. Kalau kita tidak mendapat petunjuk untuk. So untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, allazi, yang merupakan, yang yukhriju, Allah yang akhraja yukhriju, yang mengeluarkan al-khab'a. Khab'un, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi di langit, fis samawat. Banyak benda yang tersembunyi yang manusia tak tahu, so Allah tunjukkan. Kalau kita zaman sekarang ni, kalau di langit, ilmu astronomi lah. Hari-hari astronomer jumpa planet-planet baru, jumpa macam-macam barulah dia jumpa. Yang paling dia takut apa benda yang selalu nak jatuh ke bumi ni? Asteroid. Fis samawati wal ardi, dan di bumi. So Allah keluarkan dari bumi. Dulu tak ada petroleum, jumpa petroleum, macam-macam lagi. Galian-galian yang jumpa. Wa ya'lamu, dan Allah tadi ni yang ya'lamu, yang mengetahui ma tukhfuna, apa yang kamu semua sembunyikan. So akhfa. Akhfa yukhfi. So, tukhfuna, yang kamu semua sembunyikan. Wama, dan apa yang. Ma ni makna yang. So apa yang tu'linuna, yang kamu iklankan, yakni yang kamu zahirkan. Yang ni kamu sembunyikan, yang ni kamu zahirkan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah itu ialah la ilaha, tiada sebarang Tuhan. Illa ni makna ghair, yang selain dia. Kalau bahasa Arab susah sikit lah, kita tak boleh terjemah melainkan. Kalau bahasa Arab tak boleh terjemah melainkan. Kalau selain boleh. Sebab dia kalau selain itu makna kata sifat. Kalau melainkan makna dia istisna. Kalau istisna maksudnya belah sini dengan belah sini ni sama. Maknanya huwa ni masuk dalam sini. Bila huwa masuk sini, Allah ni pun termasuk dalam Tuhan-Tuhan yang banyak. Sedangkan Allah bukan Tuhan yang banyak. Tak termasuk dalam Tuhan yang banyak. Tuhan yang banyak ni tak wujud. Jadi untuk mengelakkan daripada illa ni, jadi makna melainkan, dia kata illa ni makna ghair. Ghair ni kata sifat. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang selain daripada dia. Melayu kita sama aja. Sebut melainkan, selainkan, sama aja. Allahu la ilaha illahu, tiada sebarang Tuhan selain daripada dia. Siapa dia? Rabbul Arsy. Rabbu mana? La. Yang memiliki Al-Arsy. Singgahsana yang azim. Jadi, yang Ratu Sabah tu bukannya besar pun. Qala, berkata Sulaiman, sananzuru, kami akan tengok. Nazara yanzuru. Sulaiman kata kat huk-huk ni, sananzuru, kita akan tengok ni. Kami akan tengok.
Kamu kata gitu kan? Asadaqta, adakah sadaqta kamu ni benar, cakap benar ni? Am ataupun kunta adalah kamu min termasuk di kalangan al-kadzibin, mereka yang berdusta. Bukti dia, cara dia ialah nak tahu kamu ni benar tak benar. Ambil surat aku ni, pergi hantar kat ratu yang kamu kata hebat tu. Izhab, pergilah kamu. Bi, kan zahaba bi ni bawa kan? Bawalah kitabi, surat aku. Hadha, yang ini. This letter of mine. Bawa, pergi. Fa, maka alki tu. Alki, serahkan. Alqa dengan alki. Alqa boleh dua makna. Makna umum dia ialah campakkan. Yang kedua makna dia serahkan. So, alkihi. Fa alkihi. Maka campakkan ataupun serahkan surat itu ilaihim, kepada mereka. Di sini maksudnya kepada maharani ataupun ratu itu dan penduduk dia ataupun penguasa-penguasa dia. Serahkan kepada mereka. Summa, kemudian tawalla anhum. Kemudian kamu berpalinglah. Ini pun fi'il amar. Asalnya tawalla. So ada ya tu. Alif maksurah. Nanti kalau amar, buang. Jadi tawalla aja. So berpalinglah kamu daripada mereka. Maknanya kamu tunggulah. Fanzur, maka kamu tengok. Tengok di sini maknanya kamu tunggulah. Madza yarji'una. Kamu tunggulah apakah yang mereka akan balas. Ini mana balas. Mereka nak jawab apa? Mereka nak balas apa? Madza yarji'una. Qalat, ratu bacalah surat tu. Kemudian dia kumpulkan semua pembesar-pembesar dia. Dan dia pun berkata, ya ayyuhal mala'u. Wahai al-mala'u, pembesar-pembesar. Ini sesungguhnya aku ulqiya. Yang ni tadilah. So ulqiya telah diserahkan kepada aku. Ini dia punya naib fa'il. Diserahkan sepucuk surat yang karimun, yang mulia. Maksud surat yang mulia tu dia ada cop mohor. Mohor tu mohor Sulaiman. Masyhur dah dia kata. Nabi Sulaiman ni masyhur, kerajaan dia besar. Jadi surat ni surat yang mulia. Innahu, sesungguhnya surat ni min Sulaimana, daripada Sulaiman. Wa innahu, sesungguhnya surat tu di dalamnya ada bismillah. Ditulis, dimulakan dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. So dalam surat tu ada perintah lah kan? Perintah. So an ni kita panggil an-tafsir. Mentafsirkan apa yang nak diperintahkan oleh surat tu. So, surat tu perintahnya ialah la ta'lu je. So an la. So an tu ialah partikel yang menunjukkan apakah ayat perintahnya. Ayat perintahnya ialah la tu. So la ta'lu. Jangan kamu semua arrogant. Takabur, besar diri, meninggi. Ala-ala ni tinggi kan? So jangan meninggi diri. Alaya terhadap aku. Jangan takabur terhadap aku. Waktu ni, atayati tu datang kan? So waktu ni datanglah kamu semua kepada aku dalam keadaan muslimina, menyerah diri. Aslama yuslimu, dua makna. Satu, aslama masuk Islam. Dari segi lughahnya, menyerahkan diri. So ini baca dengan ya ni, asalnya muslimuna, kerana hal dalam keadaan. So dalam keadaan menyerahkan diri. Qalat, berkata lagi ratu tu, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar, aftuni, afta, beri fatwa. Afta yufti, beri fatwa artinya jelaskan. So jelaskan kepada aku. Beri fatwa lah Terjemah lafzi dia beri fatwa. Kalau berkenaan hukum hakam, beri fatwa.
Yang ni dalam masalah keputusan ni, jelaskanlah. Aftuni, jelaskan kepada aku. Fi berhubung dengan amri, urusan aku ni. Ma kuntu, tidaklah aku ini dulunya qati'atan. Amran, tidaklah aku putuskan satu perkara. Hatta sehinggalah tashhaduna, kamu semua hadir. Sehinggalah kamu hadir dan bermusyawarah dengan aku. Kebiasaan aku ni ialah aku tidak akan memutuskan satu perkara sehinggalah kamu semua hadir. Syahidah yashhadu biasanya maksudnya menjadi saksi. Yang kedua maksud dia boleh bermakna hadir. Sini maksud dia hadir. Sehinggalah kamu semua hadir dan bermusyawarah dengan aku. Qalu, lalu mereka pun jawab. So penjelasannya begini. Fatwanya begini. Nahnu, kita ni ulu yang memiliki quwwatin. Kita ni memiliki kekuatan. Wa ulu, dan memiliki ba'sin syadidin. Memiliki keberanian, syaja'ah. Sebab ba'sin ni kan kalau tak ada kekuatan ni dia boleh bermakna kekuatan. Tapi dah ada kekuatan sini, satu lagi makna ba'sin, syaja'ah. Memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang amat sangat. Syadid. Ataupun maknanya sama aja. Cuma ulu ba'sin tu jadi taukid lafzi lah. Wal amru ilaiki. Urusan ini kita ada kekuatan, maksudnya kita boleh lawan. Zahirnya kita boleh lawan. Tapi wal amru, urusan keputusan ni diserahkan kepada kamu. Ilaiki. Fana, maka unzur, kan? So fanzuri, maka lihatlah wahai ratu, maza ta'murina, apakah yang kamu akan perintahkan kami. Ta'murina, memerintahkan. Apakah yang kamu akan perintahkan. Lalu permasyuri pun buat putusan. Qalat, dia berkata, innal muluka, sebab dia dah condong kita tak boleh lawan Sulaiman. Kerajaan dia memang kerajaan besar. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja ni, iza dakhalu, apabila mereka masuk qaryatan, satu kampung, satu negeri. Dulu Qaryah ni dia luas, sekarang ni Qaryah untuk kampung ni. Dulu Qaryah tempat orang duduk je lah. Bila dia masuk satu pekan, satu bandar, satu kawasan yang didiami oleh manusia, mereka akan afsadu. Mereka akan merosakkan. Afsada yufsidu. Negeri tu. Waja'alu, dan mereka akan menjadikan izzata ahliha. Izzah ni syurafa. Orang-orang yang bangsawan. Orang-orang yang mulia. Ahliha, di kalangan penduduknya. So mereka akan jadikan mereka yang bangsawan-bangsawan di kalangan penduduknya itu akan jadi hina dina. Adillatan. Yang ni dia punya singular dia aziz lah. Yang ni zalil. Hina. Aziz, perkasa, hebat, mulia. Wa kadzalika yaf'aluna. Demikianlah mereka akan lakukan. Demikianlah juga mereka akan lakukan. Kita berdasarkan pengalaman kita, kalau kerajaan tu dia besar, so dia mari dia akan rosakkan kampung halaman kita lah. So mereka ni agak-agak beginilah juga mereka akan lakukan. Jadi wa inni, sesungguhnya sekarang ni aku akan mursilatun. Ni isim fa'il yang bermakna kata kerja. Makna akan sini. Sesungguhnya aku akan mengirimkan ilaihim, kepada mereka, dengan hadiyatin, dengan hadiah. Aku akan kirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Fanaziratun, dan aku akan tengok, aku akan tunggu, bima yarji'ul mursaluna. Kan? Aku akan tengok mereka yang diutuskan itu akan kembali dengan membawa apa? Naziratun.
So aku akan lihat al-mursalun tu. So aku akan lihat ataupun aku akan tunggu al-mursalun ni, utusan-utusan tu, yarji'un. Mereka itu akan pulang, bi tu dengan ma, bawa apa? Sini ni dia dah kurung dah sebab sini ada tanya soalan ni, bima ni. Kalau ada kata tanya duduk depan, kan saya terjemah gini, melihat. Sepatut sini mursalin lah kan, kena baca kan? Nah, tak gitulah sebab sini dah ada kata tanya ni. Kata tanya ni kan istifham ni dia memang kena duduk depan. So bila dia duduk depan, dia akan menyebabkan mana-mana kata kerja dan isim yang bermakna kata kerja tak boleh memberi kesan kepada apa yang ada selepas kalimah istifham. Falamma, dan apabila, maka apabila Ja'a Sulaimana. So Sulaiman ni maf'ulun bih. Ja'a ni datang, utusan. Makna seorang ni ketua utusan tu. So nama dia dalam kitab-kitab tafsir kebanyakannya sebut nama dia Munzir bin Amr. Utusan tu nama dia Munzir bin Amr. So apabila utusan ketua utusan itu iaitu Munzir bin Amr datang kepada Sulaiman, qala, datang menyerahkan hadiah. Sulaiman pun jawab, qala, apakah? Tumiddunani, apakah kamu nak berikan ni kepada aku dengan satu harta? Bimalin. Umum situ harta. Banyak harta situ. Kamu nak beri harta-harta. Maka hakikatnya ma'atani. Ma'ata. Kemudian ni. Apa yang ma'atani Allahu. Apa yang Allah berikan kepada aku. Apa yang Allah berikan kepada aku itu, apa yang Allah berikan kepada aku. Apa yang Allah ata tu berikan, ni tu kepada aku adalah khairun, ni khabar kepada ma ni. Khairun lebih baik min daripada ma, apa yang atakum, apa yang dia berikan kepada kamu. Apa yang Allah berikan kepada kamu. Allah beri kepada kamu tu sikit aja. Yang Allah beri kepada aku, harta dunia ni lebih lagi. Yang beri kepada aku ni lebih lagi. Bahkan antum, kamu ni, bihadiyatikum, dengan hadiah kamu ni, kamu tafrahuna. Kamu gembira. Kamu happy dengan hadiah yang kamu ada. Artinya happy ni kamu banggalah. Banyaknya harta, hebatnya harta kamu bawa ni. So aku tak pandang tu. Irji'. Wahai Munzir, baliklah kamu. Ilaihim. Kepada mereka. Kepada penduduk kamu. Ataupun kepada Balkis dengan penguasa-penguasa dia tu. Nak marah ni Sulaiman, nak marah. Maka dia kata, la kita. La. Maka lana'tiyan. Sungguh. La ni maknanya demi Tuhan. Wallahi. Lana'tiyanna. Na'ti, kemudian sini na. Kemudian hum. Maka sungguh-sungguh na'tiya. Kami akan datang sungguh-sungguh lagi kepada mereka. Kami akan datang dengan membawa junudin, tentera-tentera. La kibala. Tiada kekuatan. Tiada sebarang kekuatan milik mereka. Penduduk Sabak tidak akan memiliki sebarang kekuatan. Di sini artinya untuk sini muqabalah. Muqabalah tu dia tak masukkan. Dalam Quran tak masukkan. Bimuqabalah. Untuk menentang. Bimuqabalatiha. Untuk menentang, untuk melawan tu, yang ini tentera-tentera aku. Tiada sebarang kekuatan yang mereka miliki untuk melawan tentera-tentera yang aku akan bawa.
wala nukhrijanna, semua bentuk penegasan. Ada la di situ, ada nun takkid di situ. Sungguh kami akan mengeluarkan mereka. Kami akan halau mereka minha, daripada negeri mereka, iaitu Sabak, dalam keadaan adillatan, hina dina. Ni hal yang pertama. Hina dina ni maknanya kalah. Kemudian yang kedua, dalam keadaan hina dina kerana kalah, wahum saghirun, dan mereka dalam keadaan mereka tu saghirun, kecil tu, kecil makna hina juga. So hina di sini jadi tawanan. Dalam kitab tafsir dia tafsir beza yang ini azillah ni dengan wahum saghirun. Yang ni pun hina juga. So yang hina ni sebab kalah. Yang hina ni sebab jadi tawanan. Qala. Gitu kau saya tulis. Hilang kuasa maksudnya kalah lah kan. Kemudian hina kerana menjadi tawanan. Kemudian Sulaiman kata lagi, qala ya ayyuhal mala'u. Okey, sekarang ni kita buat perancangan bila dah ugut macam tu kepada utusan ratu, sudah tentu dia kata ratu akan mengalah lah. Mesti dia akan mari. So kita kena buat preparation. Lalu Sulaiman kata kepada pembesar dia, qala ya ayyuhal mala'u. Wahai pembesar-pembesar, ayyukum, mana di kalangan kamu yang akan yakti ni, pakai bi, atau yakti akan bawa. Siapakah yang akan bawa kepada aku arsyiha, singgah sana ratu tadi. Kan dah diberitahu oleh Hud dia ada singgah sana yang besar, yang hebat, megah. Datangkan tu qabla, sebelum ayatuni muslimina, sebelum mereka datang kepada aku dalam keadaan menyerahkan diri. So aku nak tunjukkan sikit kehebatan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku. Qala ifritun, berkatalah ifrit ni yang tangkas, yang hebat, cepat buat kerja ni ifrit. Yang cepat buat kerja tangkas di kalangan jin. So satu ifrit, satu jin yang hebat, tangkas, buat kerja cepat, berkata kepada Sulaiman, ana atika, aku akan pakai bi kan. So aku akan bawa kepada kamu singgasana tu. Qabla an, sebelum, takuma, sebelum kamu berdiri daripada tempat kamu. Antakuma, mim daripada maqamika, daripada tempat kamu berdiri. Wahai Sulaiman. Wa inni, dan sesungguhnya aku laqawiyyun aminun. Aku memang kuat. Aku memang kuat, mana aku dapat angkat. Aminu, aku amanah. Aku tak kacau pun singgasana dia tu, kalau ada barang-barang mahal-mahal tu aku tak angkut. So aku kuat alaihi, di atas menguasai singgasana tu. Kemudian berkata pembesar yang ada hadir di sisi Sulaiman tu, seorang lagi kata, qala alladhi, dan berkatalah yang indahu, di sisinya artinya yang memiliki ilmun, ilmu minal kitab, daripada kitab. Dia ada ilmu yang ada dalam kitab, maknanya dalam kitab suci yang ada pada mereka tu. So adalah bacaan-bacaan yang boleh memberi kekuatan kepada dia. Hasil pada bacaan tu, ada yang katakan kitab tafsir, dia kata Ismul Azam. So nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita baca-baca, so boleh buat apa yang kita nak. So dalam kitab-kitab tafsir sebut nama dia siapa ni? Yang ada ilmu. Asif kan? Asif bin Barqiyah. Asif bin Barqiyah. Ada lagi nama-nama 2-3 nama dalam kitab tafsir, tapi yang masyhurnya Asif bin Barqiyah. Di kalangan Bani Israel. Qala alladhina indahu ilmun minal kitab, ana, aku akan atika bihi. So aku akan bawa kepada kamu singgasana tu. Terjemahan lafzi, aku akan datang kepada kamu dengan membawa singgasana tu. Qabla'an, sebelum. Yartadda, asalnya yartaddu. Ada an baca yartadda. Sebelum berkelipnya tarfuka, mata kamu.
ilaika, kepada kamu. Maknanya sebelum kelopak mata kamu terangkat semula. Falamma, dan tak kala, ra'a, Sulaiman melihat, singgasana tu, mustaqirran, berada ni mustaqirran, berada, indahu, di sisi dia, maknanya berdekatan dengan dia. Qala, lalu dia pun berkata, haza, ini adalah min fadli rabbi, daripada kurniaan Tuhanku. Dia bukan puji orang yang bawa tu. Ini dia kata ni hak Tuhan belaka. Yang Tuhan semua. Di rumah-rumah orang India tempat saya belajar tu kan. Nak masuk rumah dia tu. Dia tulis macam ni. Haza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah kurniaan Tuhan rumah ni. Li, untuk ya belua, untuk dia menguji ni aku. Untuk dia menguji aku. Adakah? Ashkuru, aku akan bersyukur. Ataupun akfuru, ataupun aku akan kufur. Kufur nikmat. Waman syakara, kata Sulaiman, siapa yang bersyukur. Waman syakara, siapa yang bersyukur, fa innama, maka hanya senya. Yashkuru, dia bersyukur, li, kepada nafsihi, kepada diri dia sendiri. Waman kafara, siapa yang kufur, fa inna, maka sesungguhnya, Rabbi, Tuhan aku. Ini maknanya kata-kata Sulaiman ni. Ini Sulaiman kata. Fa inna Rabbi, maka sesungguhnya Tuhan aku, ghaniyun, kaya, maknanya tak perlu kepada sesuatu. Tak perlu kepada syukur. Tak perlu kepada syukur. Tuhan kaya, kamu syukur tak syukur, Tuhan tak perlu kan. Syukur ni untuk diri kamu sendiri. Sebab tu dia kata ghani sini. Ghani arti kaya. Kaya artinya tak perlukan. Sesungguhnya Tuhan aku tak perlukan kepada syukur-syukur orang tu. Karimun. Dia maha karim. Karim ni pemurah. Dia bagi juga orang kafir pun bagi. Karim. Bagi juga kamu hidup. Bagi juga kamu kuasa. Qala. Berkata Sulaiman kepada pembesar-pembesar dia, ni istana kita ada ni, kita ubah sikit. Sebab kita nak uji permaisuri tu. Kita uji dia ni supaya dia mengalah, nanti dia akan beriman. Qala nakkara yunakkiru, ubah. So nakkiru, ghayyaru. So ghayyaru, ubahkan. Laha, untuk permaisuri tu. Arsyaha, singgasana dia tu. Sekarang ni kan kita ubahkan. Kalau kita ubah, nescaya di sini, nangzub, nescaya kita akan dapat lihat. Adakah? Tadi dia akan mendapat petunjuk, dia akan dapat panduan. Mana dia tahu? Adakah dia tahu ini singgasana dia ke ataupun tidak? Ataupun mungkin nanti takunu, dia akan jadi termasuk, min ni kan termasuk. Dia akan jadi termasuk di kalangan orang-orang yang alladzina, yang la yahtaduna, yang tak mendapat petunjuk, yang ini tak dapat panduan dalam menentukan singgasana ni betul ke tak. So maksudnya dia kenal ataupun tak kenal, maksud di sini dia kenal ataupun tak kenal singgasana dia tu. Falamma, maka tak kala, ja'at, datanglah Ratu Maharani, qila, maka dikatakan kepada dia. Maksudnya situ disoal. Aha kaza, tu adakah? Ha kaza, seperti ini. Arsyuki, singgasana kamu. Qalat, dia jawab, ka'annahu, seolah-olah dia kata, inilah dia. Seolah-olah ni dia. Ka'annahu huwa. Seolah-olah inilah dia singgasana aku. Yang ni ulama khilaf ni. Ahli tafsir. Ini kata-kata Sulaiman ke Balqis? Ratu ni. So kalau Sulaiman kata utinal ilma, kami diberikan ilmu min qabliha, sebelum dia lagi. So sebelum dia lagi ni pun banyak tafsir. Sebelum dia maksudnya dia akan, sebelum dia mengalah ni kita tahu dah dia akan mengalah. Min qabliha. Wa kunna muslimina, dan kita semua ni orang yang menyerah diri ataupun kita ni muslim. Orang Islam. Orang yang beriman kepada Tuhan. Wasaddaha ma kanat ta'budu, dan telah menyekat
Permaisuri tu. Ma sesuatu ni fa'il kepada sadda. Sesuatu yang dia sembah. Maka nak ta'budu. Min dunillah. Yang selain daripada Allah ni, sadda telah menyekat dia. Ya, telah menyekat dia daripada kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Innaha, sesungguhnya dia, kanat, dulunya, min qaumin kafirin. Termasuk kaum yang kufur. Qila. Kemudian dikatakan kepada dia, artinya diperintahkan. Sebab ayat ni ayat perintah. Qila laha, diperintahkan kepada dia. Sulaiman perintahkan. Udkhuli, persilakan masuk ke dalam bangunan yang besar ni, mana istana ni, as-sarha, yang diperbuat daripada kaca-kaca tu kan. Falamma, dan tak kala dia ra'at, melihat, tak kala dia melihat hu sarha ni, hasibat, dia menyangka istana, bangunan tu lujatan, air yang beralun. Dia menyangka itu air yang beralung-alung, berombak-ombak. Wa kasyafat, menyebabkan dia menyelak betisnya, saqaiha. Qala Sulaiman, innahu, sesungguhnya apa ni, sarhah ni, yang kamu sangka ni, ialah sarhun. Ia adalah bangunan yang mumarradun, yang dilicinkan. Sarhum min qawarir. Sesuatu benda yang diperbuat daripada kaca, kita panggil qawarir. Sarhun ni adalah qawarir. Yang berkaca lah. Botol pun kita panggil qawarir juga. Qalat. Lalu dia mengalah. Terus tunduk, terus angkat tangan. Memang dia kata, ratu tu kata, mengalah dah. Bukan mengalah pada Sulaiman. Maknanya mengalah tentang hakikat kebenaran. So dia pun mengaku, Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, zalamtu, selama ini aku telah menzalimi nafsi diri aku. Dan sekarang ini aslamtu, aku dah beriman. Ma'a Sulaiman, bersama dengan Sulaiman, aku telah menyerahkan diri aku bersama dengan Sulaiman, menyerah li kepada Allah yang merupakan Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Wa haza Nabiullah. Ini habislah cerita Al-Quran. Maulana Abu Hasan kata, haza, ini adalah Nabi Allah Sulaiman. Wa hadha Nabiullah Sulaiman. Wa qad ra'aitum, kamu telah melihat mawaqif, sikap pendirian. Kamu telah melihat sikap pendiriannya fi dakwah, dalam dakwah, dalam pengajakan, dalam ajakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dakwah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam dakwah dia kepada tauhid, kepada tauhid. Dan kamu telah melihat, waqad ra'aitum hikmatahu, bijaksananya dia, wa fiqhahu, dan kefahaman dia, wa ghairatahu, dan semangat dia, ala, terhadap dinihi, agamanya, wa aqidatihi, dan akidahnya. Wallahu a'lam bissawab.